Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang semua. Okey, saya nak kongsikan beberapa perkara. Okey, ini bukan tentang ilmu saya tak pandai, saya masih jahil, masih cetek ilmu dan tak layak untuk nak sampaikan ilmu yang orang kata apa luas, masih belajar lagi. Apa yang saya mampu hari ini untuk saya nak kongsikan pengalaman hidup yang mana saya pernah lalui, pengalaman yang tak semua orang lalui dan tak semua orang merasai pengalaman itu. Saya pernah berada di kehidupan yang sangat gelap, dan Alhamdulillah pengalaman yang ada tu saya bersyukur sangat-sangat, kerana Allah bagi pengalaman itu untuk saya jadikan iktibar, jadikan panduan untuk kehidupan saya, dan untuk menyampaikan juga daripada pengalaman hidup tu untuk menyampaikan kepada saudara-saudara Muslim saya untuk kita lebih berhati-hati ataupun kita lebih memberikan fikir dan hati yang lebih atas perkara-perkara yang boleh menjadikan kita insan-insan yang lebih berkualiti di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, saya ada satu posting berkenaan dengan baby sugar. Baby sugar. Yang ni kalau kena dalam bahasa kasar dia tu tak nak sebutlah, tapi dalam bahasa halus baby sugar, anak gula ataupun call girl, gadis panggilan. Okey, pengalaman ini saya boleh ceritakan kerana pengalaman ini saya melaluinya. Saya pernah bersama dengan mereka, saya pernah bersembang dengan mereka, saya pernah hidup dalam kehidupan mereka, dan perkara ini pernah berlaku, bukan kata pernah, dah berlaku lama dah, sebelum saya jadi artis lagi, sebelum saya terjebak dalam bidang ataupun saya membabitkan diri saya dalam bidang lakonan. Saya dah mengetahui perkara ni. Okey, amat menakutkan sekarang ni, sebab 20 tahun 30 tahun dulu dah banyak anak-anak gadis kita yang terjebak dalam sugar ataupun dalam baby sugar ni. Okey, di kalangan para siswi banyak, ramai, boleh katakan banyak universiti terlibat. Saya bukan nak kata universiti tu, tetapi mereka yang sedang berada di jalan-jalan ilmu, mereka sedang menuju untuk mencari ilmu, tetapi sedih sebab perkara ni semakin lama semakin teruk, semakin membimbangkan. Dan ini mungkin juga satu sebab yang hari ini Allah SWT uji kita kepada kita. Okey, waktu saya kerja, sebelum saya jadi pelakon, saya kerja di kelab. Saya bekerja di kelab, saya kerja di kelab malam, saya kerja di disco, macam-macam lah saya jumpa. Saya berkawan dengan mereka ni, ada di kalangan mereka daripada universiti. Saya minta maaf, saya bukan nak memburukkan universiti ni, tak salah, tetapi mereka ni yang berada di dalam institusi pengajian ni, di UPM, di UiTM, malah kan di UIA pun ada. Okey, dan ada juga yang bekerja sebagai admin di office, tapi malam mereka buat kerja sambilan sebagai call girl. Okey, benda ni berlaku dah lama dan hari ni makin teruk saya rasa. Dan kenapa perkara ni berlaku? Ya, ini mereka terjebak dengan keperluan dunia yang melampau-lampau. Siapa yang offer dia orang ni? Siapa yang menjadi pembeli, yang menggalakkan perkara ini berlaku? Mereka yang ada duit, mereka yang ada kelebihan, mereka yang ada kedudukan. Inilah yang membuatkan gejala ini semakin lama semakin berkembang. Tambahan lagi, hari ini manusia mengejar keperluan dunia yang berlebih-lebihan dengan gadgetnya. Dulu waktu saya kerja di kelab tak ada gadget, tetapi waktu tu dah ada student yang duduk di kondominium mewah, bilik 3. Kondominium mewah pun masa tu paling tidak pun 1,000 lebih juga sebulan sewa, dengan kereta lagi, dengan belanja lagi, dengan gaya hidup lagi.
nak perfume mahal, nak makeup jenis mahal, nak pakaian yang mahal-mahal, nak branded. Kalau kita tengok hari ni pun makin lama makin mahal, makin meningkat kos. Kita tengok hari ni student-student bukan main lagi, pakai beg Prada, Gucci, LV. Lepas tu dengan gadget yang harga 3-4 ribu ringgit. Lepas tu dengan kenderaan, dengan belanja, dengan kehidupan night life mereka. Saya kerja di kelab dulu, bukan saya nak buka aib saya. Ini atas pengalaman saya nak kongsikan sebagai peringatan kepada makcik-makcik dekat kampung, pakcik-pakcik dekat kampung, agamawan yang tak pernah lalui kehidupan ni, yang tak pernah tahu pun. Jadi saya bertanggungjawab atas pengalaman yang Allah SWT hadirkan dalam kehidupan saya untuk dijadikan sebagai iktibar, untuk kita mencegah kemungkaran. Bukan kita nak zip mulut, nak tutup segala kemungkaran yang berlaku hari ini. Banyak sangat berlaku hari ini. Banyak. Siapa yang menjadi pembeli, yang menggalakkan, senang saya cakap, minta maaf, pelacuran. Pelacuran yang berlaku di kalangan anak-anak gadis kita. Bukan bangsa lain, bukan agama lain, bangsa Melayu, agama Islam. Siapa yang menggalakkan perkara ni? Jadi sugar daddy, jadi call girl. Siapa yang menggalakkan jadi social escort? Ramai. Dan sampai bila kita nak perkara ni berlaku? Sampai bila? Merosakkan maruah anak-anak bangsa kita. Mak bapak hantar mereka untuk belajar, untuk mencari ilmu, tetapi akhirnya mereka merosakkan diri mereka, rosakkan agama dalam kehidupan, rosakkan maruah mereka. Ya, saya boleh lihat kadang-kadang tu datang ke bandar, banyak berlaku di Kuala Lumpur, di Selangor, malah di Johor Bahru pun banyak benda ni berlaku. Sampai bila kita nak biarkan benda ni? Dan ini mungkin antara salah satu sebab Allah hadirkan ujian kepada kita untuk kita sedar balik. Kita sedar balik. Selama ni kita selesa, kita tak ambil pot pada benda ni. Tapi mereka-mereka ni menggunakan kedudukan mereka, harta mereka, kepentingan mereka, bukan nak bantu agama, bangsa dan negara. Mereka nak menghancurkan lagi ada. Kita kena bangkit bersuara kepada semua sahabat-sahabat saya yang ada dekat sini ataupun yang mendengar pengkongsian saya. Kita berterus teranglah, ceritalah kepada masyarakat. Bukan masa lagi untuk kita nak zip mulut, nak tutup kemungkaran. Kita nak biarkan kemungkaran ini terselindung di atas kita punya sifat bacul lah, senang, tak mau cerita. Saya bukan nak membuka aib, bukan nak ni, tapi nak menceritakan pengalaman hidup yang Allah bagi kepada saya ni, untuk kita sama-sama fikir balik. Allah bagi saya, dulu saya hidup di jalan-jalan gelap. Alhamdulillah, Allah tak matikan saya di jalan gelap tu. Allahu Akbar. Allah masih lagi beri kesempatan, bagi nyawa kepada saya. Ini Allah bagi sikit perubahan untuk saya fikir risau tentang agama, fikir risau tentang saudara-saudara Islam kita kat semua ni, kat keliling, untuk bawa pengalaman ini, kongsikan kepada makcik-makcik, pakcik-pakcik orang kampung, kepada agamawan yang tak pernah merasai kehidupan ni. Sebelum saya jadi pelakon, saya kerja di kelab. Saya adalah bartender di kelab, di kelab malam, di diskotik. Saya boleh buat macam-macam air. Saya boleh buat Long Island, saya boleh buat Margarita, Test Tube Baby, apa saja, graveyard, apa saja jenis liquor, brandy, whisky, semua saya tahu. Kalau tengok filem Kyoto Ugly tu, saya pun boleh buat. Saya boleh main shaker, saya boleh main highball, saya boleh main apa saja. Saya bekerja dalam bidang tu. Saya tahu macam mana kehidupan remaja. Tambahan lagi dalam suasana hari ni. Suasana hari ni yang orang kata apa, dunia semakin orang kata apa, mahal. Dunia ni bukan mahal apa, dunia ni makin menjadi rebutan. AK-47, AK-47 apa bezanya? Just tambah orange je, jadilah AK-47. Saya tahu semua bidang saya dulu. Dan saya pernah berdepan, bukan kata saya dengar benda ni, saya pernah berdepan dan bercampur dengan orang. Saya pernah bercampur dengan call girl. Tapi ketika itu saya tak pernah fikir pun soal agama, saya tak pernah fikir pun masalah umat. Tetapi hari ini saya kena bersuara. Tanggungjawab saya hari ini. Tanggungjawab saya. Mungkin hari ini kalau saya nak tutup mulut, tetapi di mahsyar nanti Allah akan buka balik semua.
untuk rasa risau dengan agama, rasa risau dengan umat, saya kena cerita benda ni. Berapa ramai hari ni anak-anak gadis kita rosak. Mereka dah tak risau dah tentang dosa, mereka tak risau dah tentang maruah. Mereka boleh buat apa saja. Hari ni tengoklah, kita hari ni pakai beg Gucci, Prada, tunjuk pada orang. Kita pakai beg, beg yang mahal-mahal. Benda-benda tu semua masuk dalam hati remaja kita. Yang fikir dunia ni. Beli perfume beratus-ratus ringgit, beli makeup beratus-ratus, ada yang beribu-ribu, pakaian yang beribu-ribu harga, gadget yang beribu-ribu harga, duduk dalam kondominium yang harga beribu-ribu, pakai kereta. Tapi student je. Siapa tu? Ni saudara-saudara Islam kita, satu kalimah. Bangkitlah kepada semua sahabat-sahabat FB ataupun siapa-siapa yang dengar, yang dapat merasai perasaan ini, tolonglah kita luahkan, ceritakan, bagi tahu kepada masyarakat semua keliling apa yang dah berlaku hari ini. Saya ada satu posting berkenaan dengan sugar baby, dan benda ni berlaku sangat-sangat luas, sangat-sangat banyak. Dunia ni bukan lagi tempat untuk kita nak berlumba-lumba, nak beritahu dia orang. Biarlah kita tarik dari ni, kita nak tarik mereka ni, walaupun kita belum tentu nak jadi ahli syurga, belum tentu lagi. Tapi kita nak tarik mereka-mereka yang ada di pinggir-pinggir neraka ni untuk sama-sama kita datang kepada Allah, untuk Allah redha dengan kehidupan kita, dan Allah jadikan kita ni ahli syurga. Syurga tu Allah ciptakan untuk kita, untuk manusia. Memang kita ada hak untuk masuk syurga, tapi kita kena usaha masuk syurga. Bukan kita saja, kita nak ajak semua orang. Berapa ramai hari ni anak gadis yang rosak akhlak, rosak, sanggup jual maruah, sanggup jual diri semata-mata kerana satu handbag. Sanggup jual maruah, sanggup dapat dosa yang besar kerana satu handphone. Berlaku dalam keadaan di kalangan mahasiswi kita. Boleh katakan ramai, banyak universiti yang, bukan nak salahkan universiti tak salah. Universiti tak salah, tetapi kita yang salah. Kita tak buat kerja dakwah, kita tak boleh nak sebarkan benda-benda yang betul. Tak mampu, takut, tutup mulut. Sampai bila? Saya pernah kerja di satu kelab yang popular di KL, di Jalan Raja Chulan. Saya tak nak sebut kelab tu. Saya bartender dekat situ. Saya bekerja di kelab malam yang ada GRO kat situ. Masya-Allah. Umur 16 tahun dah kerja GRO. Waktu tu saya belum berlakon lagi. Saya bartender, bukan saya nak buka aib. Saya nak kongsikan pengalaman supaya pengalaman saya tu insya-Allah menjadi iktibar untuk diri saya dan kita semua. Waktu tu saya tak fikir pun soal agama, saya tak fikir pun soal neraka, syurga, saya tak fikir pun pada mahsyar, saya tak fikir apa pun. Saya kerja masa tu sebab saya nak cari keperluan hidup. GRO 16 tahun, make up pakai seksi, dah nampak macam dewasa. Kadang-kadang orang yang kita harap untuk menjaga bangsa kita, agama kita, mereka inilah yang mencemarkan, yang merosakkan. Saya bukan nak salahkan satu jabatan, saya bukan nak salahkan satu kementerian tak salah, jabatan tak salah, tetapi orang yang ada dalam jabatan tu. Waktu saya kerja di satu kelab malam di Jalan Raja Chulan, sepatutnya orang yang datang itu mencegah maksiat, mencegah kemungkaran, tetapi di sebaliknya mereka menjadi tetamu. Apa hal pula daripada jabatan agama boleh duduk dalam bilik karaoke, berkaraoke dengan GRO. Ini kisah 30 tahun dulu. 30 tahun dulu dah berlaku. Bagaimana kita punya mentaliti yang ada tanggungjawab pada agama? Apatah lagi orang-orang yang ada kedudukan, ada harta, dan diorang tak sedar kan, diorang hari ni ada kedudukan, ada harta, ada kelebihan, semua atas susah payah rakyat hari ni. Susah payah rakyat hari ni. Dan kita hari ni nampak kemungkaran, kita tutup mulut. Nampak satu benda yang tak baik, kita tutup mulut. Ini keselesaan kita hari ni, sehingga Allah hadirkan. Ini mungkin sebab Allah hadirkan ujian ni untuk kita buka balik minda. Apa yang kita buat dengan agama hari ni?
Berapa ramai anak gadis kita rosak, berapa ramai anak gadis kita duduk dalam suasana maksiat. Fikir lah, inikah Islam dalam negara kita? Kita sepatutnya ada tanggungjawab, ada kelebihan yang Allah bagi untuk menyelamatkan anak-anak gadis kita daripada terjebak dalam maksiat, daripada terjebak dalam siksaan akhirat. Kita biarkan benda ni berlaku. Kita akan segah dengan kedudukan kita, kita akan segah dengan kelebihan yang kita ada, kita akan segah dengan harta yang kita ada. Kita biarkan maksiat, kita datangkan pula maksiat dalam kehidupan kita. Golongan mana yang jadi pembeli? Golongan mana yang jadi penggalak kepada apa yang berlaku? Saya post sugar baby. Saya pernah duduk bersama dengan call girl. Bukan saya cakap benda ni atas dengar, pengalaman. Wallahi lillahi ta'ala, saya orang yang hidup dalam lorong-lorong yang gelap. Alhamdulillah Allah SWT tak matikan saya di lorong yang gelap. Allah maha baik, Allah bagi saya hidup hari ini. Dan Allah bagi sedikit fikir risau pada agama, fikir risau pada umat hari ini. Dan pengalaman saya ada hari ini bukan untuk apa? Untuk nak menjedarkan diri saya dan kita semua. Apa tanggungjawab kita pada agama hari ini? Apa tanggungjawab kita pada agama? Wahai orang-orang yang ada jawatan, yang ada kedudukan, apa tanggungjawab kita? Berapa ramai hari ini anak-anak kampung yang datang ke bandar belajar, masuk universiti dengan harapan ibu bapa, dengan harapan orang kampung, tetapi hari ini rosak dengan maksiat-maksiat yang Allahu Akbar. Sedarlah sikit. Berapa banyak hari ini kita biarkan kemungkaran berlaku depan mata kita, kita biar tutup mulut, tak mampu. Tak mampu nak bersuara, tak mampu nak mencegah. Apa tanggungjawab kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW yang Allah kurniakan iman dan Islam dalam kehidupan kita? Adakah untuk kita je masuk syurga? Adakah untuk menyelamatkan kita saja masuk di padang mahsyar? Fikirlah. Tak habis-habis hari ini. Sebab itulah saya tak hormat kepada politik. Saya tak hormat kepada VIP ni. Wallahi, saya tengok benda ni berlaku depan mata saya. Pengalaman Allah bagi, ilmu kehidupan Allah bagi. Saya tengok, inikah hari ini yang kita rasa senang, selesa? Kita kena bangkit. Rakyat kena bangkit untuk memperbetulkan keadaan. Kita nak pimpinan ilmu, pimpinan masyarakat seperti mana yang Allah SWT kendakkan. Rakyat kena bangkit bersuara, mencegah kemungkaran, mencegah maksiat yang berluasa dalam negara kita hari ini. Inilah Islam dalam negara kita sendiri tau. Inilah Islam, pembangunan Islam yang ada dalam negara kita hari ini. Kenapa? Saya fikir balik, kenapa masjid-masjid Allah susahkan kita hari ini untuk datang? Kenapa masjid hari ini susah kita nak imarahkan? Berapa banyak masjid yang buka hari ini? Cuba tengok. Berapa banyak masjid yang ada hari ini dalam Malaysia? Negara Malaysia mempunyai rumah-rumah Allah macam cendawan tumbuh. Mewah. Mewah dengan aircon, mewah dengan lampu candlelight, mewah dengan tal, mewah dengan kapet, mewah dengan tal-tal, semua mewah. Setiap taman, setiap kampung ada masjid yang gah, kubah yang besar. Tapi hanya bangunan sahaja yang didirikan. Hanya mencipta, membina bangunan-bangunan yang gah, tetapi tidak hidup agama dan tidak hidup dakwah di sekelilingnya. Ini yang berlaku hari ini. Allah tunjukkan kepada kita hari ini, tuan-tuan. Allah tunjukkan kepada kita hari ini bagaimana agama hidup dalam negara kita hari ini. Anak-anak gadis kita masih hidup selesa dalam dunia maksiat. Mereka berlumba-lumba nak dapatkan kemewahan dunia, perhatian makhluk. Tengok anak muda, anak gadis belajar universiti tapi dah boleh pakai beg Prada, dah boleh pakai beg Gucci, dah boleh pakai beg LV, pakai kereta mewah, pakai handphone mewah, duduk rumah yang mewah, kondominium, malam-malam klub sana, klub sini. Ini berlaku dalam kehidupan kita hari ini. Tak guna ada masjid banyak tetapi agama di sekelilingnya tak hidup. Ini yang Allah tunjukkan kepada kita hari ini.
Fikir balik. Saya post benda tu. Habis tengok dah posting saya, sugar baby. Berapa ramai anak Melayu kita jadi call girl. Call girl tu apa dia? Malah cerita dalam bahasa kasar. Kasar sangat kan? Jadi social escort kan? Golongan-golongan yang megah dengan jawatan, megah dengan kedudukan, megah dengan kemewahan. Tunjuk, you kenalkan my girlfriend. Belum. Anak yang diberikan harapan kepada ibu bapa untuk bawa ilmu, untuk bantu keluarga, merosakkan diri mereka. Kerana apa? Kepentingan golongan-golongan yang ini yang rasa dunia dalam hati, dunia dalam hati, dunia dalam hati. Saya live satu grup WhatsApp. Dalam WhatsApp grup tu semuanya orang yang dah berumur 50 tahun ke atas, dah ada 60 tahun, 70 tahun. Setiap hari share, bukan share benda yang baik, share gambar perempuan seksi. Cakap umur dah 60, 70, tak ada ke gambar lain kau nak share kat aku? Hari ni berlaku banyak dalam kehidupan kita. Masjid berlambat-lambat hidup, surah berlambat-lambat dibangunkan. Tetapi agama hidup tak, tuan-tuan? Hidup tak? Berbilion-bilion duit digunakan untuk dirikan masjid sana sini. Tapi agama hidup tak? Bagaimana kita hari ni bantu agama? Bagaimana kita bantu agama ini? Anak-anak bangsa kita, agama kita, bukan agama lain. Kalau agama lain tak apa, dia tak kenal Allah, dia tak ada agama. Kalau dia buat maksiat, dia buat kemungkaran pun Allah tak heran, Allah tak marah. Tapi kita ni yang Allah dah bagi kenal agama, yang ada iman dan ada Islam ni, tak boleh bantu agama. Allahu Akbar. Apa kita buat? Kita nampak kemungkaran, kita tutup. Kita ada kelebihan dunia, kita tak boleh nak bantu agama. Kita bantu lagi kehidupan maksiat ni tersebar. Berapa ribu, saya tak tahu, juta kot anak gadis kita rosak dengan manusia yang letak dunia dalam hati. Sebab itulah saya tak respect dengan golongan-golongan politik VIP ni. Sebab depan mata saya tengok, mungkin Allah tak bagi fikir waktu tu, sebab saya sendiri pun masa tu nak cari kehidupan, nak cari dunia. Tetapi Alhamdulillah Allah titikkan sedikit dalam hati saya, fikir risau tentang agama, fikir risau tentang sampai bila. Kalau hari ni tuan-tuan ada anak umur 7 tahun, 10 tahun, anak perempuan, bagaimana anak-anak perempuan kita nak hidup akan datang? Kalau kita hari ni masih lagi dikelilingi kehidupan-kehidupan yang penuh dengan maksiat, penuh dengan dunia, dengan batin, fikirlah. Jangan nak cakap kita bagus, jangan cakap kita hebat kalau maksiat masih banyak di sekeliling kita. Masjid gah sana buka, naik kat sana, naik. Satu masjid sampai berpuluh-puluh juta dinaikkan. Tapi agama di sekeliling macam mana? Agama di sekeliling macam mana? Berapa ramai lagi hari ni anak-anak muda yang rosak, yang duduk di dalam lembah-lembah kemaksiatan, duduk di pinggir-pinggir neraka, tuan-tuan. Duduk di pinggir-pinggir neraka, tuan. Kita kena menjawab besok. Di padang mahsyar kita kena jawab. Apa tanggungjawab kita pada agama? Apa tanggungjawab kita kepada umat? Saya ilmu tak banyak. Saya baru belajar. Alhamdulillah Allah bagi sedikit jentikan untuk saya fikir risau agama, fikir risau umat. Tapi ilmu, pengalaman hidup saya, insya-Allah saya dapat kongsikan kepada semua hari ini yang tak nampak. Makcik-makcik, pakcik-pakcik, kakak-kakak, agamawan tak nampak kehidupan apa yang berlaku hari ini. Fikirlah. Kita gah dengan apa yang kita ada dekat dunia. Kita tutup mulut, tak nak maksiat. Allah tutup aib kita. Okey, alhamdulillah. Hari ni Allah tutup, tapi di mahsyar nanti Allah buka satu-satu aib kita. Allah akan buka aib kita, tak boleh nak bersembunyi dah. Ni anak-anak gadis, anak-anak gadis, baliklah, patahlah balik. Wahai sahabat-sahabat yang mempunyai pengalaman-pengalaman pahit, pengalaman-pengalaman gelap seperti saya, terus terang ceritakan kepada masyarakat bagaimana kehidupan batil, kehidupan maksiat yang berlaku hari ini.
Selamatkanlah saudara-saudara Islam kita. Ini tanggungjawab kita. Selamatkanlah saudara-saudara Islam kita. Baliklah, patah baliklah. Cukuplah. Dunia ni tidak ada apa-apa pun yang kita nak gah, kita nak bangga, yang kita nak berebut, nak kejar sangat. Tak ada apa-apa. Tak ada apa-apa. Allah SWT tak pandang permulaan kita. Allah pandang pengakhiran kita. Anak-anak, wahai anak-anak gadis yang dikasihi Allah SWT, Allah tak pandang perbuatan dosa kamu yang lalu. Allah pandang bagaimana kamu datang kepada Allah. Kamu rasa cinta kamu kepada Allah meningkat-ningkat. Yang ini Allah pandang. Bukan rasa cinta kamu pada dunia yang meningkat-ningkat. Saya sendiri tengok depan mata. Saya bukan orang yang daripada madrasah, daripada keluarga alim, keluarga soleh. Saya hidup dalam lembah-lembah dosa, lembah-lembah maksiat. Saya lihat depan mata saya sendiri. Saya berkawan dengan mereka sendiri. Saya pernah berjumpa dengan satu gadis ketika saya bekerja dulu. Siang pakai baju kurung, kerja di ofis, malam jadi call girl. Muka lawa. Ya Allah, muka Allah bagi cantik. Siang kerja ofis, malam jadi call girl. Salah kita, tuan-tuan, salah kita. Kita tak nak mencegah kemungkaran dan membiarkan kemaksiatan ni berlaku. Bebas berlaku, bebas berlaku, bebas berlaku, bebas berlaku. Sana boleh buat. Kau ada kedudukan, kau boleh buat. Kau ada pengaruh, kau boleh buat. Kau ada pangkat, kau boleh buat. Kau ada kuasa, kau boleh buat. Ini yang berlaku. Inilah Islam dalam negara kita. Masjid berjuta-juta harga, tak guna. Masjid berjuta-juta harga, tak guna kalau maksiat masih banyak lagi dalam kehidupan negara kita. Jangan nak gah kita bina masjid besar-besar, tetapi kita tak mampu nak cegah kemungkaran. Bayangkanlah anak-anak gadis bangsa kita, agama kita diperkotak-katikkan maruah mereka. Fikirlah. Mungkin aku ni jahil ilmu, tak macam kalian yang ada ilmu tinggi. Tapi apa yang kalian boleh buat untuk selamatkan anak-anak gadis ni semua? Cukuplah. Allah tunjukkan hari ini, cuba bentangkan balik dalam fikir kita, bentangkan balik, buka balik dalam fikir kita. Apakah maksudnya Allah bagi ujian hari ini? Apa yang Allah bagi ujian hari ini? Anak-anak gadis kita dah hilang rasa malu. Tak ada maruah, boleh buat suka-suka hati dalam kehidupan mereka. Kitalah salah, bermegah-megah dengan kehidupan dunia. Makcik-makcik tak payah gah lah dengan kehidupan dunia. Branded sana, branded sini. Perfume nak mahal-mahal, makeup nak mahal-mahal, beg Prada, beg Gucci. Membuatkan anak-anak gadis ni terpikat, terpengaruh. Kita rosakkan anak bangsa kita sendiri. Tak? Tanpa sedar kita rosakkan anak bangsa kita. Tu mereka yang ada pengaruh pula ambil kesempatan. Mereka yang ada harta, ada kedudukan, dan mereka tak sedar pula mereka dapat kedudukan, dapat harta dunia, dapat pengaruh atas susah payah kita juga. Tak? Atas susah payah kita. Kita kena sedar balikkan mereka. Jangan kamu bersenang lenang dengan kehidupan kamu sehingga kamu tak sedar kamu di dalam lembah maksiat. Banyak berlaku hari ini. Saya memang tak respect dengan diorang ni daripada dulu lagi. Saya tak respect. Saya tak ada rasa tak respect. Sebab tak bantu betul-betul. Hipokrit. Kita nak pemimpin-pemimpin masyarakat, pemimpin-pemimpin ilmu yang boleh selamatkan kita daripada lembah-lembah neraka ni nanti. Cukuplah hari ini. Kita jangan selesa dengan agama yang ada dalam negara kita hari ini. Jangan selesa dengan agama yang ada dalam negara kita hari ini, tak? Allah dah bentangkanlah ujian hari ini untuk apa tahu? Untuk kita fikir apa tanggungjawab kita pada agama. Apa pengorbanan kita pada agama.
Saya post benda tu. Bila tengok memang betul. Nampak sikit tetapi sebenarnya dah berpuluh-puluh tahun perkara ni berlaku. Dah berpuluh-puluh tahun perkara ni berlaku. Yang mana dah buat, kembalilah balik. Jangan rasa diri itu tak bersalah dengan Allah. Jangan rasa diri itu tak ada buat perkara-perkara maksiat. Tolonglah, patahlah balik. Wahai mereka-mereka yang ada pengaruh, wahai mereka-mereka yang ada kedudukan, yang ada kelebihan, bukalah minda kamu semua, bukalah minda kalian semua. Takkanlah kalian nak ambil kesempatan daripada masyarakat yang susah payah, yang gila dunia ni dengan kelebihan kamu. Kita ni semua nak tutup mulut. Nampak kemungkaran, tutup. Bukalah balik. Tak payahlah nak kita kunci benda ni. Dah banyak sangat dah berlaku sehingga hari ni. Takkan nak Allah nak hantarkan satu ribut yang besar semua, hancurkan dunia ni semua, baru kita nak sedar masa tu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini pengalaman saya, tuan-tuan. Pengalaman saya. Saya kerja di kelab malam, saya kerja di diskotek, saya bersampur dengan mereka-mereka ni. Ada couple dengan pengkit, couple dengan tomboy. Sugar daddy kaya, sugar daddy datuk. Tapi couple dengan pengkit, datuk untuk apa? Untuk keperluan. Couple dengan pengkit, couple dengan Allahu Akbar. Siapa tu? Saudara Islam kita, tuan-tuan. Jangan rasa selesa dengan agama dalam kehidupan kita hari ini, walaupun masjid melambak naik. Kalau kita sendiri tak fikir risau tentang agama, kalau kita sendiri tak fikir risau tentang umat. Sebab itulah Allah tutup masjid hari ini. Allah susahkan, Allah payahkan kita untuk buat amalan masjid. Allah kata masjid ada banyak pun tak guna. Di zaman Nabi SAW di Madinah hanya ada Masjid Nabawi je. Tetapi keliling kehidupan di Masjid Nabawi itu hidup agama. Hidup agama. Bahkan sampai ke sampai ke bumi Syam agama hidup. Di Malaysia ni masjid berlambak-lambak, agama hidup. Hidup tak agama? Tanyalah di sini, salah saya lah, salah kita semua. Saya minta maaf saya buka aib saya buka pengalaman saya. Tapi maksud saya hari ini untuk menerangkan kehidupan yang sebenar-benarnya berlaku hari ini dalam negara kita. Dah berpuluh-puluh tahun. Saya nak ceritakan benda ni supaya ibu bapa yang memberikan harapan pergantungan kepada anak-anak mereka yang sedang belajar di universiti, yang bersusah payah korbankan diri, masa dan harta untuk meletakkan anak mereka di Menara Gading. Tapi apa yang berlaku? Allahu Akbar. Sebab itulah ini kita tengok ramai berebut nak masuk IPT, IPTS, college sana, college sini, apa semua. Tapi kita tahu tak? Kita tahu tak tanggungjawab kita bagaimana hari ini? Wahai anak-anak muda semua, cukup-cukuplah. Baik lelaki, baik wanita, cukup-cukuplah. Bukan masa lagi kita nak fikir benda-benda ni. Jangan tunggu Allah lipatkan bumi ni. Kalau Allah lipatkan bumi ni, tak mampu kita nak berpatah balik dah. Tak mampu dah. Takut kita tak sempat datang kepada Allah SWT, nak bersujud kepada Allah SWT. Buatlah persediaan. Buatlah persediaan. Agama lain tak hormat dengan kita. Kenapa? Sebab kita sendiri tak hormat dengan agama kita. Itu je. Bagaimana agama lain nak hormat kita kalau kita sendiri tak hormat dengan agama kita? Kalau kita sendiri tak bantu agama kita, macam mana agama lain nak bantu dan nak suka dengan agama kita? Mereka mengambil kesempatan di atas kita sendiri yang memperlekehkan. Ada kedudukan, ada kemewahan, ada kelebihan. Guna untuk apa? Untuk kepentingan nafsu-nafsi sendiri. Tak payahlah kita nak bergagah dengan kehidupan kita hari ini. Tak payahlah kita nak menunjuk sehingga memberi kesan yang buruk kepada anak-anak gadis kita.
Banyak sangat berlaku hari ini. Jadi sekali lagi saya pesan kepada sahabat-sahabat semua yang pernah mengalami, pernah berada di jalan yang gelap seperti saya, yang tahu kehidupan sebenar bagaimana hari ini, saudara-saudara Islam kita, anak-anak gadis kita, katakanlah, ceritakanlah ataupun bangkitlah untuk bantu agama, untuk bantu umat. InsyaAllah kita hari ini dipertanggungjawabkan, diberi tanggungjawab untuk bawa agama kepada seluruh manusia. Diberi tanggungjawab. Ini kelebihan umat Nabi Muhammad SAW, diberikan tanggungjawab kelebihan untuk bawa agama untuk semua manusia. Jangan fikir kita hari ini duduk di lorong gelap, kita tak mampu nak bantu agama. Allah SWT tak nampak permulaan kita, dan Allah tak nak ambil tahu pun permulaan kehidupan kita. Yang Allah nak lihat di mana pengakhiran, apakah usaha kita untuk bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah. Terima kasih semua. Tolong berterus terang, kita nak cegah kemungkaran hari ini. Rakyat kena bangkit bersuara, jangan membisu, jangan tutup mulut, keluh untuk nak menutup kemungkaran, sanggup nak menutup kemungkaran hari ini. Baik, terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.